takut tu semua? Takut tu. Orang tu pun mati elok. Kita tentulah kita semua mati elok, mati susah ni. Kita tentu. Kita tak nampak pun. Apa yang berlaku sewaktu dia nak meninggal. Arwah mak ustaz pun tak tahu apa yang berlaku. Apa ustaz duduk bersamanya, duduk dengan dia tak baca selawat azmiyah, baca Quran, baca Yasin. Tak nampak apa yang berlaku. Cuma mata dia pejam. Kenapa? Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadayi kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika baina yadayi zalika kullih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil hamd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan Allah Taala, syukur kepada Allah Taala. Pertama-tama kali Ustaz mohon ampun dan maaf semalam kita tak dapat live sebab keadaan cuaca yang tak bagus, kilat berdentum-dentum, guruh berdentum-dentum. Jadi menyebabkan talian kat rumah Ustaz ni terganggu sikit. Bukan cakap kita punya TV kat bawah pun cucu-cucu nak tengok tak boleh. Jadi terganggu sikit. Hujan pun sampai petang hujan, kat sini lah. Jadi Ustaz mohon ampun dan maaf, Ustaz dah cuba 3 kali semalam. Nak teruskan tak boleh juga. Tapi Ustaz minta minta maaf banyak-banyak. Okay, Ustaz kita mula pada pagi ni lah. Okay. 6 jahanam. 6 jahanam. Ni macam cerita Piramli kan? Cerita Piramli. Macam cerita Piramli ada 6 jahanam pergi merompak lagi pergi nak merompak satu tempat tu. Kebetulan isteri Piramli tu nama apa Ustaz lupa lah. Isteri Piramli sedang nak bergambar kan? Sedang bergambar, Cina tu apek tu sedang nak setting dia punya kamera, datang 6 jahanam masuk, terambil gambar. Jadi malangnya isteri di samping merompak, 6 jahanam tu merogol isteri Piramli dan juga Ustaz tak nama apa, tapi isteri dalam cerita tu Piramli yang berlakon, dan Nur Azizah tak silap dia punya isteri dia, dirompak dan dirogol dan juga dibunuh. Siapa yang bunuhnya adalah orang yang akhir sekali, yang mata keluar tu. Dia tak bila Piramli jumpa dia, Piramli dah bunuh seorang. Last sekali yang keenam tu yang rogol isteri dia dan bunuh. Yang lain rogol juga, tapi tak bunuh. Tapi yang 6 ni dia rogol, lepas tu rogol dia bunuh. Yang tu Piramli marah sekali lah. Dan bila jumpa Piramli, jadi dia kata, hamba lindungan anda dengan 1000 daya. Walau terkorban nyawa, rela hamba, rela. Tu Ustaz suka dia. Inilah kata-kata lelaki yang sejati lah semua. Lelaki yang dikatakan suami, dia sanggup nak bela, nak rela berkorban untuk isterinya. Rela sudut nak korban, nak bersama dengan isteri dia. Walau apa terjadi pun, walau dia berkorban nyawa. Dia keluar pagi balik malam, jaga dia. Walau berkorban, walau kena aksiden apa semua kan, dijatuh macam-macam semua, rela dia untuk isteri dan keluarga dia. Inilah satu kata-kata yang best Ustaz dengar. Selalulah ada Ustaz pernah masuk dan status saya dua begini, Ustaz ada masuk dalam status WhatsApp Ustaz, ramai orang komen, orang kata, wah Ustaz ni kata-kata bagus. Ini kata-kata 6 jahanam, cerita 6 jahanam dan semua. Satu kata-kata yang bagus. Yang kalau kita anda lelaki, itulah sifat seorang lelaki, sifat seorang suami yang anda perlu. Dan kita tu adalah maksudnya Piramli tu seorang pendekar, dia nak lindungi isteri dia tu, tetapi malangnya dia tidak dapat lindungkan dia. Tapi macam mana pun isteri dah meninggal, nak mati, tapi dia dapat bunuh semua 6 jahanam tu. Tapi dalam sudut kita ni, dalam moral cerita ni, sudut kita ni tuan semua, kita kena itulah macam kita seorang suami apa tugas dia? Dah untuk menjaga, sanggup berkorban untuk menjaga isteri dan anak dia. Kita tahu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Ya, betul lah. Ini cerita kita ulas, kita ambil cerita 6 jahanam, kita letaklah cerita ni. Apa tu Ustaz nama jahanam? Orang kata, Ustaz kalau bab bagi nama ni memang tu kadang-kadang duduk termenung tak apa, kena bagi ni. Di mana tanya, Ustaz mana tajuk dia keluar 6 jahanam. keluar 6 jahanam tu semua. Okey. Jadi kalau kita sebagai seorang amil, dalam 6 jahanam ada 6 perkara yang boleh menyebabkan terjahanam ni kita semua dalam hidup kita, dunia dan akhirat semua. Ada 6. Cuma satu saja Ustaz nak cerita pada Ustaz. Ustaz cerita. Pertama, ilmu dan semua. Ilmu.
Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, kecantikan. Yang ketiga, kecantikan. Yang keempat, kekuatan, kekuasaan, pangkat. Yang kelima, kekayaan. Yang keenam dan semua, kenalan, rakat ataupun murid. Ramai. Dia ni kalau enam ni sebenarnya, kalau kita salah guna dan kita salah kita pembawakannya, maka enam perkara ni tuan semua akan menjahanam kita dan dunia dan akhirat. Ustaz tak cerita lah yang lain tu. Ustaz nak cerita satu je. Iaitu satu ni ibarat kepada yang last kali, yang 6 jahanam yang mati tu, yang mata tersembur. Dan nama apa Ustaz lupa lah. Ustaz lupa nama tu, nama apa dah, yang dia telah dibunuh oleh pendekar Tantari. Mana dia datang, aku tak boleh bunuh. Aku ni kebal. Dia kata kebal tak kebal, kena tepi aku tersemburlah mata dia. Okay? Jadi satu semua. Tanpa ni semua, tanpa ni dan tanpa dia ataupun dengan dia boleh menyebabkan tanpa ataupun dengan dia. Ustaz cakap ni, negatif dan positif, negatif dan positif. Dua sudut. Tanpa dengan dia. Tanpa dia pun akan rosak kita, akan menjahanam kita. Dengan dia pun akan menjahanam kita. Okey, tanpa ilmu dan semua. Ilmu yang tuan-tuan bukan dalam kitab, banyak kitab. Kalau tuan-tuan bukan dalam kitab Iyalmuddin, banyak ni, panjang lebar dia uraikan Imam Ghazali. Imam Ghazali uraikan dalam kitab Iyalmuddin tentang pentingnya kita berilmu. Tentang pentingnya. Ustaz tak mau cakap lah, tak mau bagi hadis apa semua cakap cara-cara sembang-sembang. Ilmu ni penting lah semua. Sebab tu Ustaz selalu terangkan pada nama Ustaz, kita kena belajar ilmu. Banyak benda kita tak tahu dah semua. Kadang-kadang kita ni silap pilih ilmu. kita silap pilih ilmu dah semua. Kita silap pilih ilmu. Betul tak? Ustaz bilang, kita silap sangat pilih ilmu. Kadang kita tak tahu yang mana yang fardu ain, yang mana yang bukan fardu ain. Yang kadang kita tertukar, kita banyak kerja pada fardu kifayah daripada fardu ain. Fardu ain kita tak belajar, tapi kita belajar fardu kifayah. Contoh, pergi belajar bahasa Arab. Bukan tak boleh cuma baca Arab. Bahasa Arab kita tahu bahasa, kita baca Quran kita faham. Kita baca hadis kita faham. Penting boleh juga semua. Tapi fardu ain tak lepas. Tapi kalau kita belajar, kalau kita pergi belajar tajwid, tarannum kita belajar. Bagus kan baca Quran dengan penuh dengan tajwid yang baik, dengan sebutan makhraj yang baik, dengan tarannum pula tuan semua akan menyebabkan orang dengar memberi hidayat kan, mendapat hidayat dengan seronok Allah sedapnya suara si mamat tu, suara tu ustaz tu, suara memberi mendayu-dayu menyebabkan dia rasa. Penting, tapi tu fardu kifayah dan semua. Yang Al-Quran kita kena baca adalah kena betulkan Fatihah dengan tahiyat, Fatihah, tahiyat dan juga selawat dan semua. Itu penting. Itu penting. Tapi kita terlupa. Kadang kita terlupa dan semua. Sering Ustaz. Sebab tu Ustaz tekan benda ni. Ustaz tak mau cerita benda lain. Tak mau cerita tentang benda lain. Kadang-kadang kita lupa dan semua. Kita ada masa hari Sabtu, hari Ahad. Hari kita tak kerja. Hari Sabtu, hari Ahad ni lah penting kita nak belajar. Kalau tuan pergi ke Kelantan, hari Jumaat adalah hari pengajian kitab. Hari Jumaat tu ramai orang-orang. Kalau tuan tengok, sekarang pun masjid amal. Dulu pun sama. Dulu hebat lagi dah semua. Sekarang tu masih amal. Walaupun kadang-kadang kesibukan macam mana pun, hari Jumaat adalah bukan hari pengajian. Tuan pergi ke Kelantan, mana-mana rata-rata masjid ada orang mengajar kitab. Bukan ceramah dah. Bukan ceramah tu untuk halwa telinga je dan semua. Tapi tu mengajar kitab. Kitab tu kitab fiqh, kitab tasawuf, kitab akidah, kitab pusing-pusing macam tu. Tuan pergi masjid. Tapi sekarang COVID tak ada lah. Tapi kalau tuan pergi sekarang tak ada lah. Tapi nak beritahunya sebelum COVID tu. Hari Jumaat telah ditetapkan kerajaan Kelantan sejak tahun 90 lagi. Hari Jumaat adalah cuti, sebab tu Kelantan lah negeri pertama yang membuat cuti 2 hari. Dulu cuti sehari je. Betul kan? Cuti sehari hari Khamis, separuh hari Jumaat cuti. Hari Sabtu kerja. Dululah sebelum tahun 90. Hari Sabtu dah kerja dah. Cuma sekolah je cuti 2. Kerja kerajaan hari Sabtu kerja. Selepas tu bila pihak pemerintah Kelantan dia tengok, orang Kelantan ni suka. Hari Jumaat tu, suka pergi belajar, tapi hari Jumaat tu juga pergi berkelah di Pantai Sabak, berkelah di Pantai Irama, di Pantai Cahaya Bulan, masa tu panggil Pantai Cinta Berahi. Dulu, sekarang dia telah ubah pada Pantai Cahaya Bulan. Pergi berkelah hari Jumaat. Hari Jumaat tu juga pergi berkelah. Hari Jumaat tu juga ada pengajian. Jadi, kalau yang pergi berkelah, memang tak belajar. Mungkin tak semalam Jumaat. Jadi kerajaan fikir-fikir, okey, kita buat cuti. Hari Jumaat adalah hari pengajian. Hari Sabtu hari libur. Libur bersama dengan suami, dengan keluarga. Nak pergi berkelah, kawan-kawan pergi mana ke, pergilah. Tu dua hari.
Di Kelantan semua, bukan di Kelantan, Terengganu pun sama, dekat Terengganu pun sama. Terengganu ramai di segala masjid, surau-surau kecil-kecil, hatta surau kecil orang Kelantan panggil balasoh. Kalau orang kata balasoh, kalau kita ni dah kalau bahasa itu madrasah. Madrasah itu tempat pengajian. Tapi orang Kelantan panggil balasoh. Balasoh tempat orang belajar. Orang sembahyang kecil, balasoh kecil, dan dia kecil pada surau. Balasoh kecil pada surau, surau tu besar sikit. Surau tu rendah kecil pada masjid. Macam tu. Nak beritahu semua, okay, pengajian. Jadi, nak beritahu ramai orang belajar. Termasuk ustaz juga, termasuk hari Jumaat tu, kita pergi pagi-pagi. Sebelum subuh dah, dah naik kereta dengan rumah. Pergi naik kereta, bawa kitab. Pergi. Daripada sana, belajar kat situ. Kadang-kadang sampai 3 jam kita belajar. Lepas tu makan-makan balik. Balik siap untuk pergi semayang Jumaat pula. Petang ada pengajian lagi. Macam hari Jumaat. Hari Sabtu, malam ni, ada kadang-kadang pagi. Pagi ada pengajian. Jadi ni tuan. Jadi, kalau tuan-tuan tak ubah sistem hidup dan semua dengan belajar, nanti tuan tak akan keliru. Tuan-tuan akan keliru dan yang mana tuan-tuan nak belajar dulu. Tuan-tuan pergi belajar bahasa Arab, pergi belajar taranum, pergi belajar ilmu hadis, pergi belajar Al-Quran, pergi belajar ni, tapi tuan-tuan tinggal tiga ilmu ni kan. Tiga ilmu ni, itu pertama dan semua ilmu apa tuan? Ilmu tauhid, ilmu nak mengenal hukum sifat ketuhanan dan semua. Kena kenal. Kalau lah tuan semua, kalau sekarang ni lah dan yang kita ada ni 238 orang tu semua. Kalau Ustaz tanya, ni, tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan sembah Allah, ni, tuan-tuan sembah Allah. Kalau Ustaz tanya, apa beza antara Tuhan dengan Allah? Ni bukan ilmu hakikat ni. Ilmu yang tuan-tuan belajar kan dalam kitab Faraidul Faraid ada, kitab Al-Quran Amani ada, kitab Aqidatul Najin ada, kitab ada apa dah, kitab kecil-kecil ada semua. Kalau tanya tuan-tuan, apa beza antara Allah dengan Tuhan? Apa yang dikatakan Tuhan? Kita sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tuhan tu siapa? Tuhan tu apa kerja dia? Apa dia punya kita nak biasa dengan Tuhan kita dengan Tuhan orang lain. Kadang-kadang kita keliru dan semua kita tahu. Hindu ada Tuhan, Buddha ada Tuhan, Kristian ada Tuhan. Banyak Tuhan. Sedangkan kita ada tidak ada Tuhan melainkan Allah. Macam mana boleh ada banyak Tuhan pula? Macam ni. Okay, sini Ustaz nak tanya tuan semua. Okay, kalau tuan tak tahu ni, maka yang ibadat tuan-tuan diragui. Diragui tuan semua. Guru-guru Ustaz beritahu diragui. Takut nanti tuan-tuan meninggal dunia besok, Islam di sisi manusia. Islam indan nas. Islam di sisi manusia. Janggut putih, janggut panjang, pakai celak mata, pakai kopiah, pakai jubah, pakai ridak, pegang tasbih, masjid tak tinggal 5 kali sehari. Tahajud semayang sampai hitam dari tu semua. Tapi tuan-tuan semua, mati besok, kamu tidak termasuk dalam beriman di sisi aku, Allah Ta'ala kata. Tu takut dah semua. Tu yang pakai serban, yang pergi pakai jubah, pergi masjid dah semua. Atau kalau anda yang tak pergi masjid, yang tak pernah singgah ke masjid. Singgah masjid pun 2 kali setahun je. Raya haji, raya puasa je. Macam mana tuan? Kering tekap pula cakap sembang. Kan ada kopi sedang. Ada air. Ustaz ada air. Ustaz minum sikit. Minum sikit. Kering tekap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay. Nak beritahu tuan semua. Okay. Kalau tuan tak tahu, bagaimana tuan tak sembahyang? Kalau tuan tak tahu bagaimana tuan nak sembahyang, tu saya cakap bab tauhid. Kalau kita bercakap bab fiqh tuan semua, nak tanya tuan semua, Ustaz pernah buat bengkel hadir, maksudnya hadir bukan online, hadir. Dia hadir oleh 80 orang nak murid Ustaz, hadir pada seluruh Malaysia. Singapura ada, dan Sabah semua datang. Ustaz tanya satu je. Rukun sembahyang ada berapa? Ramai mungkin tuan-tuan boleh jawab. Rukun sembahyang ada berapa? Ada berapa? Ada setengah diam, ada setengah tak dapat, ada setengah jawab 3, ada setengah jawab 10, ada setengah jawab 12, ada setengah jawab 13, ada setengah jawab 5, macam-macam dah semua. Baguslah mereka jawab sebab mereka berani nak jawab. Mereka bukan nak tunjukkan kebodohan dia tak, tapi dia berani jawab. Tapi Ustaz beritahu, kalau macam ni tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan tak tahu, bagaimana tuan-tuan sembahyang? Itu dah sudah fiqh tu. Bagaimana tuan-tuan sembahyang? Rukun dah semua. Rukun ni kalau tuan-tuan tak buat satu saja rukun dalam satu ibadat dah semua. Umrah contohnya. Umrah tu tinggi dah tuan kena sembahyang, tuan tertinggal satu je rukun, maka tak sah sembahyang tu semua. Tak sah sembahyang semua. Ni Ustaz takut. Ustaz takut satu dah tuan. Takut tu je. Kalau rukun sembahyang tuan tak tahu, yang rukun sembahyang sebenarnya 13 tuan-tuan, 13. Rukun sembahyang. Pertama sekali niat. Niat dah semua, niat. Niat dia berapa rukun pula? Niat ada berapa rukun pula? Di situ dia pecah pula. Kalau tuan tak belajar, bagaimana tuan tak sembahyang?
Allah Akbar. Tu takut dah, takut gitu dah semua. Tak kita sembahyang nanti kita sembahyang dan ikut-ikutan taklid. Yang kita jahil. Kita masalah jahil. Kita bila kita tak tahu kita panggil jahil. Kalau sebut jahil ni kasar sikit kasar. Ni betul lah kasar sikit tapi kita nak bila kita tak pandai kita dikatakan jahil. Bila kita dikatakan jahil tuan semua, takut nanti jahil bertindak-tindak dipanggil jahil murakkab. Jahil murakkab ni jahil dia tak tahu yang dia tak tahu. Tu. Dia tak tahu yang dia tak tahu. Bahasanya dia tak tahu. Dia tak tahu, yang dia tak tahu bahasanya dia tak tahu. Tu payah. Payahlah semua. Itulah jatuh Ustaz tu. Tu baru rukun sembahyang dah semua. Belum syarat-syarat sembahyang, belum perkara yang membatalkan sembahyang. Tu baru bab sembahyang saja. Kalau bab haid pula tuan semua, tak usah tanya yang lain. Ustaz tanya anak-anak ustaz tu, anak perempuan ustaz, 2 orang anak perempuan ustaz, menantu lagi tanya. Kita haid ni berapa lama? Panis sekejap berapa lama? Ada jawab 1 hari, ada jawab 24 jam, ada jawab 3 jam, ada jawab 5 jam, ada jawab 6 jam, ada jawab separuh hari. Perkara haid ni tuan-tuan, haid ni penting. Haid ni penting dah semua. Sama dengan saya suami kata, saya tu bukan kerja saya tu bukan hak milik saya tu, hak milik isteri saya perempuan. Tak boleh kalau kamu suami, kamu kena tahu, kamu kena ajar isteri kamu, kamu kena ajar anak kamu, anak perempuan kamu. Yang ni tuan-tuan semua. Sebab kita selampau kejar. Kita kejar dunia. Kita sanggup pergi kursus sana sini. Kursus doktor tu. Kursus profesor ni. Kursus ustaz tu. Kursus PU tu. Kursus IM tu. Kursus macam-macam kita pergi kursus ni. Kalau kursus doktor tu penuh tuan-tuan semua. Satu PWC penuh. Penuh tuan semua. Tak salah tuan-tuan. Tak salah. Ustaz tak marah pun. Tak ada orang marah pun. Tak salah tuan semua. Tapi kalau fardu ain tuan-tuan tak lepas. Tuan-tuan kejar tu. Seandainya lah. Keluar pada PWC tu tuan mati. Macam mana tuan-tuan jawab? Ustaz cakap dengan bab mati semua sebab umur Ustaz dah 60 dah 60 dah semua dah. Ustaz takut dah takut dan Ustaz takut tak sampai bila tuan semua. Ni Ustaz dah sampai tugas Ustaz dah sampai. Ramai orang silap. Tersalah pergi belajar dan semua tersalah pergi belajar yang bukan fardu ain. Yang fardu ain ni akan menentukan kita di akhirat esok dah semua. Fardu ain menentu bunyi adalah fardu ain adalah selekeh. Janganlah semua bunyi selekeh. Tuan tengoklah semua ulama-ulama ni, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang mengajar fardu ain. Ustaz tu Tuan Guru Haji Muhammad, Tuan Guru Haji Omar Bujah Semak. Betul fardu ain. Tuan Guru Osman Omar tekan fardu ain. Tuan Guru Haji Muhammad Silah tekan fardu ain. Tuan Guru kawan Ustaz Fauzi tekan. Ustaz Zudi tekan fardu ain. Tuan Ustaz Wan Junaidi dia tekan pada fardu ain. Ustaz Azhar Hashim tekan fardu ain. Ustaz Azhar Idrus tekan fardu ain. Tekan semua fardu ain. Kenapa fardu ain ni penting? Sebab tu dah semua. Tu dan sudut sikit baru saya cakap kalau bab air ni macam mana air ada berapa jenis, ramai orang tak tahu air berjenis. Berapa ramai tu? Habis tuan-tuan ambil sembahyang macam mana kalau tuan tak tahu air? Tuan-tuan minum air tu macam mana tuan tak tahu air tu? Jenis air. Tu tak pergi pada jenis najis lagi. Najis ada jenis najis. Kalau anak kencing, budak kencing atas kapet, macam mana tuan tak bersih? Tuan tak tahu tak nak bersih macam mana? Yang ni, kita beli kapet mahal. Tebal gini tu semua. Dekat raya kita beli, datang keling dan Pakistan tu datang nak jual kapet, kita pun beli. Berapa ni? Tak apa, bayar ansuran 10 kali kan? RM50 sebulan ataupun RM50 seminggu. Sebab harga 200, 2,000 harga dia tebal. Anak tiba-tiba cucu kita kan kencing. Macam mana kita nak bersih dengan air macam mana dah semua? Ini kena tahu dah semua. Air semut masuk dalam air. Macam mana kita nak buat? Tu benda kecil-kecil. Ustaz tak pergi benda-benda besar-besar lagi dah semua. Tak pergi benda-benda besar. Benda-benda besar. Ni lah. Tak takut gitu dah semua. Ni bab ilmu. Kalau tu tak ada ilmu dah semua. Ilmu benar. Bab ni lah yang akan menjahanamkan dah semua. Ni lah. Kepala segala. Kalau ibadat 6 jahanam yang mata tersembur tu. Dia yang menyebabkan. Kalau dia rogol saya tak bunuh isteri Piramli. Mungkin Piramli tak marah sangat. Tak marah sangat lah. Tak marah sangat, tapi marah juga, tapi tak marah sangat. Tapi dia berogol, dia bunuh. Ilmu ni sama dekat tuan semua. Kalau tuan tak tahu, dia akan membunuh semua amalan tuan semua. Habis tak amalan tuan semua. Jahanam habis. Jahanam. Kalau boleh dia, jahanam lah. Jahanam semua amalan tuan semua. Betul semua. Tuan-tuan semayang hitam dahi macam mana tuan semua. Semayang hitam dahi, bengkak dulu lutut dia. Macam-macam. Kalau tuan tak tahu fardu ain, tak lepas fardu ain ni, tuan tak akan dapat. Amalan tuan tak akan ditolak. Yang tu takut dah semua. Takut tu. Orang tu pun mati elok, kita tentu lah kita semua mati elok, mati susah ni kita tentu, kita tak nampak pun apa yang berlaku sewaktu dia nak meninggal. Arwah mak ustaz pun tak tahu apa yang berlaku. Apa ustaz duduk bersamanya, duduk dengan dia, kita baca selawat azmiyah, baca Quran, baca Yasin, tak nampak apa yang berlaku, cuma mata dia pejam, kenapa dengar oksigen tu, tak tahu apa berlaku.
Kita tak tahu apa yang berlaku semua. Dan tak ada satu orang pun yang ceritakan kita tentang apa yang berlaku waktu dia nak mati. Tak ada. Bila dah meninggal, tak ada cerita dah. Jomlah tuan-tuan semua. Itulah Ustaz kata, tuan-tuan semua. Sekarang ni COVID ni, COVID dengan ada COVID tuan-tuan semua, dengan ada COVID banyak manfaat. Kita nampak, kalau tuan-tuan nampak COVID ni keburukan, memang buruk tuan nampak. Tapi kalau tuan-tuan nampak sudut kebaikan di samping keburukan, sebab tuan semua Allah Taala beritahu dalam Quran dalam surah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Allah Taala sebut perkataan ma'al. Okay. Ulama beritahu dah semua, Allah Taala dia bagi kesusahan bersama dengan kesenangan. Cuma kita tak nampak je semua. Bukan maksudnya bukan kesusahan datang akhirnya lama-lama baru datang kesenangan. Tak ada. Allah Taala hantar kesusahan bersama kesenangan. Bersama kesenangan. Banyak dah semua. Cuba tuan-tuan tengok. Berlaku COVID. Ustaz-ustaz tak boleh pergi mengajar. Tok guru tak boleh mengajar. Maulana tak boleh pergi mengajar. Nah, PU tak boleh mengajar. IM tu imam muda lah. Imam muda tak boleh mengajar. Mana? Tak boleh pergi mengajar. Semua tak boleh mengajarkan masjid-masjid. Tak boleh pergi ceramah di masjid. Apa mereka buat? Mereka buat online. Bila mereka online, bukan setakat anak murid saja, semua boleh dengar. Boleh faham. Betul tak? Ustaz Wan Junaidi ngajar kat Terengganu. Duduk Terengganu tu ngajar kat Terengganu. Hanya orang Terengganu je boleh tengok. Masa tu tak ada pakai-pakai. Mereka tak buat. Masa ngajar dia tak buat. Dia tak pakai rakam. Tapi dengan ada COVID dan semua, Ustaz Wan Junaidi bercakap satu Malaysia boleh tengok. Bagi anda yang nak belajar. Bagi Ustaz pun tak untuk dapat belajar. Dengan ada COVID ni, ramai orang boleh belajar cara online. Walaupun cara online, sebenarnya kalau mengikut hadis Umar, dia kata boleh belajar online, tak ada masalah pun belajar online. Yang paling penting kan hubungan hati dengan guru tu. Hubungan hati dengan guru tu. Dia tu mengikut hadis Umar katalah. Ustaz tengok ada penjelasan dalam YouTube tu. Dia bercakap boleh. Ada orang tanya dia kata boleh belajar online. Kan kita sibuk sangat tak boleh pergi kita. Tapi yang paling penting sekali tuan semua, bila COVID ni selepas, bila ustaz-ustaz dah mengajar, jomlah tuan semua. Jom kita belajar. Tuan-tuan boleh join geng. Kalau tuan-tuan nak join, tuan-tuan mesej pada ustaz, Telegram pada ustaz. Sebab grup geng pengajian kitab tu ada dalam Telegram. Kalau tuan-tuan nak join, tuan-tuan join pada mesej pada ustaz. Ustaz, Assalamualaikum ustaz, saya nak ada kadang-kadang kalau tuan-tuan mesej bagilah nama dia. Assalamualaikum ustaz, sampai sudah bertahun, ada seorang tu 3 tahun. Tak sebut nama pun nama dia siapa. Ustaz tak tahu. Ustaz pakai bahasa tuan. Last kali apa tuan? Saya bukan tuan ustaz, saya puan. Inilah tuan semua. Kita agak gitu. Jadi kita beradab sikit lah. Beradab sikit. Kalau ustaz sama juga. Assalamualaikum ustaz. Contoh ustaz tanya guru ustaz kan. Assalamualaikum ustaz. Anda ni Syahrin. Anda ni Syahrin. Saya ni Syahrin. Ustaz Syahrin. Okay. Apa masalah ustaz? Okay, ni. Kita perkenalkan dia. Kita ni. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya ustaz. Ustaz pun teman. Dia ni lelaki ke perempuan? Siapa ni? Anak murid aku ke bukan anak murid aku? Dia. Jadi kalau boleh bagi nama lah kan. Bagi nama dulu. Assalamualaikum ustaz. Nama saya sekarang dari mana? Dari Terengganu, dari KL, dari Penang, dari senang ustaz nak berbahasa. Ada yang Syarifah. Ustaz panggil dia Syarifah. Kalau dia Said, ustaz panggil dia Said. Pasal pangkat tu. Pangkat. Ustaz mana? Ustaz suka memuliakan anda. Anda sebagai tetamu dalam bila berhubungan anda sebagai tetamu, walaupun tetamu tanpa jumpa, tapi cara tetamu dalam cara apa, secara alamanya secara tetamu. Ustaz suka berbahasa tuan, jangan panggil saya tuan, okey, baru ustaz panggil nama. Tu kalau boleh, kalau tuan-tuan nak join, okey, Telegram dia ustaz saya nak join grup geng belajar kitab. Jadi dalam setakat COVID ni ustaz kena masukkan pengajian guru-guru dalam. Jadi syarat tuan kena ada kitab tu lah, kena ada kitab. Ini bukan ceramah ceramah ustaz tak masuk. Ustaz ceramah ni bukan tak suka. Ceramah ni untuk halwa telinga je tuan semua. Ceramah ni. Kita panggil ustaz tu, panggil PU tu, panggil IM tu, imam muda tu, ceramah sampai kita ketawa. Cukup tu ceramah dah semua. Ceramah untuk halwa telinga. Tapi kalau kita belajar kitab, kena ada kitab depan. Buka je Facebook dia atau buka YouTube dia, buka kitab, tengok ustaz tu guru tu beritahu muka surat berapa, kita tengok surat baris ke apa, kita tengok baris kita dengar. Satu dia cakap. Kalau belajar kitab Turab ni macam tu je, satu dia akan belajar. Contohnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagaimana? Segala puji. Puji dia ada 4 dah semua. Puji ada 4. Puji ada 4. Kadang-kadang bila kita tak tahu, puji. Kadang kita puji orang, kadang kita puji Allah, kadang kita puji. Kita tak tahu puji itu ke mana. Ke mana hala tuju tu puji itu. Kita tak tahu. Puji tu. Bila sebut alhamdulillah, puji ni ada 4 dah semua.
puji Khalik pada Khalik, Khalik pada makhluk, makhluk pada Khalik, dan Khalik pada makhluk, Khalik pada makhluk pada makhluk. Antara ada 4. Nah, Khalik pada Khalik, Allah Taala puji dia. Nah, Khalik pada makhluk, Allah Taala puji hamba dia. Lepas tu makhluk pada Khalik, kita puji Allah Taala. Lepas tu kita puji makhluk pada makhluk. Maksudnya kita puji sama kita. Allah, kau ni cantiklah, hebatlah kau ni. Alah, kan. Aku tengok kau berjaya, aku doa kau berjaya kan. Hebat kau ni, berjaya lah. Kita puji dia. Tapi semua puji 4 puji tu jatuh kepada siapa? Hanya tuju kepada siapa? Di sini kita nak tahu. Sebab kita kena belajar dan semua. Kita belajar dalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda yang ada dalam bismillah tu? Kita nak tahu tu semua. Kalau belajar kitab Taurat, belajar kitab style pondok ni, dia akan hurai satu-satu. Huruf ba pun dia akan huraikan. Huruf ba tu. Huruf ba yang ada pada bismillah dia akan huraikan. Ini penting seronok tu semua. Kan? Tapi benda tu bukan fardu ain, tapi dia fardu ain bila sampai bab Islam dia tanya, apa itu Islam? Tanda Islam. Kadang-kadang tuan-tuan pun tak kenal akil balik. Apa kata-katanya tuan-tuan? Apa yang dikatakan akil balik? Akil balik. Apa yang kata memayis? Kadang-kadang adakah budak-budak yang memayis boleh jadi imam? Kita nak jadi imam lelaki boleh jadi imam. Kan dia tak tahu. Kadang cucu kita ada, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ada Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim. Kita baca sebab kita ada. Cucu kita baca sedap. Oh, cucu kita baca sedap. Asyik dengan YouTube, dia tengok dengan orang dia punya alunah sedap. Macam ustaz cucu. Cucu ustaz dia azam. Masya-Allah tabarakallah. Cucu ustaz dia bang macam model dalam bising bang. Sedap betul. Cuma napas tak pendek. Dia sambung. Hayya ala salat. Dia sambung. Macam mana nak kenal orang akil balik, perbezaan akil balik dengan memayis. Apa yang dikatakan akil balik? Apa yang kata mukallaf? Kita kena tahu semua tuan-tuan semua. Kita kena tahu aku ni mukallaf. Kadang kita sendiri dia tak tahu kita ni mukallaf atau tak. Jomlah kita belajar. Okay, siapa dia nak join gang? Bukan ustaz nak suruh ajak ramai-ramai datang, tapi ustaz nak bagi tahu semua. Okay, bila dah start COVID ni, COVID dah kita dah berhenti, bila sempadan dah dibuka, masuk sempadan dalam negeri lah. Dalam negeri kita boleh pergi ke Melaka, kita boleh pergi ke Negeri Sembilan, kita boleh pergi mana kata, maka luaslah pandangan. Masjid-masjid dah buka dan kelas-kelas penuh, pengajian dah start mula. Okay, ustaz akan beritahu, okay, panggil kelas. Okay, ustaz cuma tak beritahu pada setiap bulan, 2 kali sebulan. Minggu pertama hari Ahad, minggu kedua hari Ahad juga di Subang Bestari. Di Surah Al-Hakim, Subang Bestari ada pengajian kitab. Ada pengajian kitab. Yang diajar oleh siapa ustaz ni adalah Tuan Guru Azhar Hashim, atau orang panggil dikenali ustaz panggil dia Tuan Guru. Dalam hati ustaz panggil dia Tuan Guru sebab dia guru. Dia guru ustaz. Okey, ada orang lain panggil Ustaz Azhar. Ustaz Azhar Hashim, bukan Azhar itu di Terengganu. Ni Ustaz Azhar Hashim. Azhar Hashim dia belajar di Petani dan juga dia sambung di Yaman. Jadi banyak ilmu yang ramai dah ada anak-anak didik dia yang boleh mengajar. Kalau di Kuching dah boleh mengajar dah. Boleh mengajar orang dah. Sebab cara Ustaz Azhar mengajar ni simple, bahasa yang mudah dan simple. Ustaz suka approach dia sebab simple dia mengajar dan kita catat dan dia akan mengajar sampai kita faham. Dia akan tanya soalan. Tak boleh jawab, kita jawab. Kena marah tu biasalah. Guru marah berkat. Jangan takut. Guru marah, maki pun guru maki berkat dan semua. Janganlah. Bila guru marah kita main tobat aku tak mungkin Ustaz Zahar tu. Misal lah. Ustaz Zahar dia suka marah. Bukan marah tu sifat buruk dia tak. Dia suka marah sebab kerana dia nak suruh anak murid dia faham. Anak murid dia faham. Ustaz diam je. Dia marah. Kadang Ustaz kena marah. Kadang sama-sama kena marah. Semua kena marah. Kadang-kadang dia marah satu bila dia tanya soalan tak boleh jawab. Dia marah. Dia meleting. Tak apa. Berkat. Bila guru marah ni berkat semua. Cahaya keluar dari mulut dia. Dapat bila kita cahaya. Makin banyak marah, makin banyak cahaya kita dapat. Kita nak jelek. Okay, kalau boleh tuan semua. Okey, 6 jahanam ni. 6 pertama, yang kedua keturunan. Kita hebat dengan keturunan. Dengan keturunan kita, kekayaan kita dah. Aku ni datuk, aku ni datil, aku ni macam-macam dan semua keturunan. Keturunan aku ni orang ni aku orang bangsawan apa semua, menyebabkan juga kita menjahanamkan segala amalan kita dan semua kalau kita ni. Dan juga dari sudut ilmu tadi pun sama juga. Kita bangga dengan kita ilmu. Aku ni ada ilmu. Aku ni orang yang tak betul. Semua orang lain tak betul. Aku ni betul seorang. Tak habis rosak. Jahanam. Okay, keturunan. Yang ketiga dah kecantikan. Cantik. Kita cantik. Kita jalan pun melengang. Jalan melalau. Cantik. Kita bangga kecantikan kita. Dia juga yang menjahanamkan. Menjangankan. Sehingga kita tak mau sentuh pun air semayang pada wajah kita. Kerana ada make up semua. Itu boleh menjahanamkan juga kita. Sebab tu ada setengah orang dia bagi isteri dia pakai niqab. Pakai niqab kerana tak mau bagi orang tengok wajah isteri dia.
Kecantikan. Kecantikan pun boleh menyebabkan kerosakan, menjahanamkan hidup kita. Yang keempat itu semua kekuatan, kekuasaan, pangkat, kekuatan, gagah, kekuatan, kekuasaan, aku ada kuasa dan juga pangkat. Pangkat hebat dan semua hebat. Hebat macam mana tuan semua? Allah Taala boleh jatuhkan kita. Kulillah memalikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya. Allah boleh jatuhkan, jatuhkan kita. Walaupun tinggi macam mana kau, besar kampanye mana pun, Allah boleh jatuhkan sekejap mungkin. Menteri bangga dengan dia menteri, Allah Taala boleh jatuhkan sekejap je. Ya, kita kata menteri ataupun orang besar-besar, esko, YB, Allah Taala boleh jatuhkan sekejap je. Kena boleh jatuh sekejap dah. Nah, walaupun kita nampak dari sudut manusia, kena kau lah aku jatuh, kena kau lah aku jatuh, kena kau lah aku kena pecat, kena kau lah aku dibuang, maka kita kalau kita sebenarnya hakikatnya Allah Taala jatuhkan anda. Kalau kita nampak. Yang kelima itu kekayaan. Ini kita usah orang pendek-pendek. Tapi yang penting ada ilmu. Kekayaan boleh menyebabkan kita jadi angkuh, teman. Angkuh, rumah besar, kereta besar, semua besar, boleh berbelanja berlebihan, berbelanja tanpa hak kita belanja. Sehingga satu shopping kompleks di Amerika kita boleh beli dan semua, kita bangga. Kita tayangkan rumah kita, tayangkan kereta kita, tayangkan meja makan kita, tayangkan kerusi kita, tayangkan macam mana kita tayangkan bagi orang semua tengok, oh ni kaya, datuk ni kaya, datin ni kaya, Tasri ni kaya. Kita tayangkan, sedangkan fardu ain kita tak lepas. Rugi lah semua. Rugi. Ada keturunan bagus, muka cantik tuan semua, kekuasaan, pangkat ada, kekayaan kaya, tapi fardu ain tak lepas. Rugi dah semua. Jahannam. Yang keenam, yang tuan semua, kenalan, rakan dan juga murid ramai. Ada tuan semua. Tertipu dengan murid yang ramai. Murid ribu-ribu kita tertipu. Guru, murid yang ribu-ribu. Satu dunia murid kita tertipu dengan kita tak sedar yang benar kita tertipu, ada ujub, ada riak, ada sum'ah dalam diri kita tertipu. Ni ataupun kenalan ramai. Aku ramai, aku tak takut, tak kisah aku ramai kawan, kenalan. Tuan-tuan, ramai kenalan, ramai kawan, masa kita suka je, masa kita sihat je dan semua. Masa sakit kita tengok siapa yang jenguk kita. Siapa yang jenguk kita? Masa kita susah, tak ada duit 1 sen, siapa akan tolong kita? Siapa akan tolong kita tuan semua? Kita tengok cerita kita betul. Jadi 6 semua ni, 6 ni, satu saja. Kalau tak ada satu tu habis semua kali menerima jahanam. 6 jahanam. 6 jahanam. Ilmu tu semua. Jom kita pergi belajar. Dah kering tegak dah. Biasa ada kopi. Minum kopi. Minum kopi tu. Jadi Nabi kata, jom kita belajar tu. Jomlah Ustaz, tuan-tuan, kalau boleh kita belajar. Datang belajar tu semua. Datanglah belajar. Pergilah belajar. Pergi belajar. Jom join grup Ustaz. Jom. Tak ada 1 sen, tak kena bayar pun. Join geng pengajar kitab tu. Ustaz akan masuk info kitab. Daripada 8 bulan. Tak silap 8 bulan ke 6 bulan. 8 bulan. 8 bulan tu. Hari Senin. Ada pengajar kitab online yang akan dibuat oleh anda. Tuan Guru Rosli Jamaluddin daripada Kedah dan semua. Free, tak kena bayar dan semua. Selama 15 hari berturut-turut. Kalau tuan-tuan nak join geng kitab turut tu, geng pengajar kitab, ada dia punya link, tuan-tuan boleh add aja. Add dan tuan-tuan boleh belajar secara online. 1 jam pengajian. 1 jam itu kitab Ummul Barahin. Itu kitab tauhid dan semua. Kitab tauhid yang memang masyhur, kitab daripada Ummul Barahin dah keluar beberapa kitab. Penting lah, insya-Allah. Kalau tuan nak, join kita. Ingat tuan-tuan semua, dalam semua yang kehidupan kita, kalau kita ada 6 ilmu, keturunan, kita ada kecerdasan, kita ada kekuatan, kekuasaan, kita ada pangkat, kita ada kekayaan, yang kelima, yang keenam, kita ada murid, kenalan, rakan ramai dan semua. Kalau tuan-tuan tak ada ilmu, tuan-tuan tak boleh dapat, dengan tanpa ilmu tu semua, tuan-tuan tak akan dapat organize semua yang perkara. Kalau tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan akan jaga keturunan tuan semua. Kalau tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan akan jaga kecantikan dan semua. Aku cantik, tutup muka. Aku cantik, jaga betul-betul. Tunduk pandangan. Aku ni kalau tuan-tuan ada kekuatan, tuan-tuan ada kekuatan, kalau kekuatan pangkat. Aku ingat pangkat aku ni hanya diberi oleh Allah Ta'ala, hanya dipinjamkan oleh Allah Ta'ala. Ada kekuatan Allah Ta'ala, kita jaga. Kekuasaan aku kuasa, kena ingat aku ni bila mana kena ingat baca Al-Quran tu, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah Taala bila mana Allah boleh tarik aku turun, baru kita tak rasa kita nak angkuh. Dengan ada ilmu dan semua, kita dapat organize kekayaan kita, bayar zakat, sedekah, infak, kita bayar, kita dapat duit banyak, kita infak, kita dapat banyak, kita dapat macam Abid dia kan, Ustaz Abid dia okey, dia bagi pada orang miskin. Dia kaya pendapatan beratus-ratus ribu, juta-juta dan semua, dia bagi pada orang miskin. Bagus kan? Tu orang ada ilmu, dia dapat organisekan kekayaan dia. Dan juga kalau dia ada murid ramai, rakan ramai, kenal ramai, dia ajak, ada murid ramai, murid sekolah apa semua, jom kita pergi belajar.
Jom kita pergi belajar. Ustaz sama-sama juga. Ustaz ramai murid juga. Okay, jom kita belajar. Kalau master, kalau ustaz ada master beratus-ratus orang, beratus-ratus orang master dan semua, okay, jom kita belajar. Dia kalau ustaz kalau dalam ada murid biasa seluruh Malaysia sampai ke Indonesia, sampai ke Thailand, sampai ke Brunei, sampai ke ada England pun ada, Jerman pun ada dan semua. Okey, jom kita belajar. Walau anda berada di Jerman sekarang ni, dunia sekarang ni berada di depan mata anda saja. Anda boleh belajar. Anda boleh belajar walaupun ada di Jerman, anda boleh belajar. Dalam cara online ni. Dunia di hujung jari di depan muka kita je, betul tak? Okey, jom. Dan dengan ilmu dan semua, dengan ilmu dan semua, kalau tuan-tuan tak main organizer, dia akan menjahanamkan hidup tuan semua. Tapi kalau tuan-tuan dapat ilmu ni, tuan-tuan dapat ilmu dengan baik, tuan-tuan dapat belajar ilmu tauhid, tuan-tuan dapat belajar ilmu fiqh, dan tuan-tuan dapat belajar ilmu tasawuf dan semua. Itu ilmu tasawuf ialah ilmu nak menghubungkan akhlak antara kita dengan Allah Taala dan kita dengan hamba dia. Tiga-tiga ilmu adalah fardu ain dan semua, maka tuan-tuan tak akan berjaya dalam hidup ni. Jomlah, jangan kita tahu semua. Kadang kita sanggup habis duit beratus-ratus ribu. Ada anak murid ustaz sampai jual kereta, ada anak murid sampai jual rumah. Kalau semata nak pergi belajar buat marketing saja. Nak marketing je. Kadang ustaz sedih tu, kadang nangis tu, nangis. Datang jumpa ustaz. Ustaz, saya sekarang dah pokai tak ada apa tuan ustaz. Kenapa berlaku? Saya pergi kursus. Saya jual kereta. Kursus tu mahal lah. Harga kursus sampai RM20,000, RM15,000, RM8,000, RM7,000. Jual kereta. Kan jual kereta, pergi kursus. Ambil isteri, pergi kursus. Tak berjaya. Okey, jual rumah pula dah. Kursus sampai seminggu atau 3 hari, 4 hari, seminggu kan. Beberapa hari tak berjaya juga. Sekarang saya dah pakai rumah sewa. Saya berhenti kerja. Isteri saya pun nak harap pada isteri saya tak larat. Sanggup tuan-tuan semua berkorban untuk dapatkan belajar marketing, tetapi tuan semua fardu ain tak lepas tuan semua. Kalau andainya kesana, ustaz kata pada dia, seandainya kamu mati pada hari ini, apa kamu nak jawab pada Allah Taala? Boleh tak kamu dapat mengucapkan kalimah Allah Taala? Macam mana kamu nak jawab ma rabbuka dalam kubur besok? Ma rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Kalau Allah kita tak kenal, kalau Tuhan kita tak kenal, fardul ain kita tak lepas. Allah akbar semua. Ni kadang-kadang kita ada juga nama ustaz dan semua. Cuba alasan. Ustaz jauh ustaz. Ustaz jam. Ustaz daripada Shah Alam Seksyen 6 nak pergi Kota Damansara, Seksyen 7 Kota Damansara dan semua. Jam gila. Kat Bukit Jelutong tu jam gila dan semua. Waktu itulah lori penuh. Masa terheran macam mana lori penuh? Lori penuh dah semua. Kereta nak selip tak boleh. Nak selip nanti kena impit. Hancur kereta kita dah semua. Duduk belakang. Tapi kita turun dengan turun dari rumah, ya Allah aku lagi menuntut ilmu. Ini adalah perintah kau ya Allah. Dan juga perintah Rasulullah SAW. Aku belajar bukan nak menunjuk pada orang. Aku nak belajar nak lepaskan pada ayahku dan untuk anak isteri aku. Dan juga nak tunaikan hak Allah Ta'ala dan tunaikan hak Rasul. Pergi belajar. Kita pergi belajar. Tuan-tuan, Allah Ta'ala mudahkannya. Mudah ya tuan semua. Turun bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Baca li ila fi Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i wasal. Baca 3 kali. Ni ayat aku akan permudahkan. Sampai lepas. Sekejap. Sampai tuan-tuan. Sepatutnya kelas 10.30 tuan semua. Sepatutnya 10.30. Ustaz sampai pukul 9 dan semua. Sempat beli nasi berlauk. Makan dalam kereta. Siap pergi gosok gigi. Masuk tandas kat surau tu. Siap sembahyang sunat duha. Siap baca Yasin, siap baca tu, baca doa ni, baca ni. Ustaz, pukul 10.30 Ustaz sampai, Ustaz Zah datang sampai, ngajar. Mudah. Kalau kita nak, wallazina jahdu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh tuan semua, Allah Taala buka jalan. Banyak jalan. Kalau cara kita nak je. Jangan buat alasan kerana jauh, kerana kita ada kereta. Jangan buat alasan kita tak tahu nak pergi jalan sebab kita ada Grab. Jangan, besok tak lepas tuan semua. Ustaz ni lepas ni, Ustaz nak pergi ke Plaza Arcadia. Plaza Arcadia. Tak ingat Plaza Arcadia lah. Plaza Arcadia di Kepung tu silap. Ustaz dah kereta dah. Naik Grab. Mudah je. Dah kalau tak tahu jalan, naik Grab lah. Grab mudah je. Kan ni tuan-tuan tak boleh. Nak lepas tak boleh Ustaz. Besok orang tanya kita dia. Mamat. Kenapa kau tak pergi belajar? Tuhan, ya Allah, Ustaz Azhar tu ngajar di Kota Damansara. Saya tak tahu, saya duduk jauh. Saya duduk Bangi nak pergi jauh, jam. Lepas tu tak tahu jalan. Allah Ta'ala kata, bukan kamu ada waste kan? Kalau ada waste, bukan saya tersalah jalan. Kadang-kadang ada jalan atas, jalan bawah, saya tak ada masalah. Saya celah jalan bawah, terlepas. Kalau tak boleh, kamu ada Grab. Aku ciptakan Grab. Kenapa kau tak nak Grab? Habis. Tak jawab dah semua. Jangan tu semua. Ustaz beritahu ni, jangan. Ustaz bukan cakap main-main ni. Walaupun sembang-sembang, tapi sembang-sembang betul-betul tu semua. Sembang betul-betul. Ustaz beritahu, tuan tak tahu lagi kalau tuan tak lepas fardu ain tuan semua. Ustaz cerita dah semua ni. Nak cerita sikit lah. Bukan nak bisik-bisik, nak cerita ni. Pasal benda ni penting. Ustaz macam ni lah. Okay. Nak beritahu semua. Ada nama Ustaz. Ada nama Ustaz.
Tak tahu sembahyang tuan semua. Tinggal sembahyang daripada akhir balik sampai sekarang. Nangis-nangis dia telefon ustaz. Nangis-nangis telefon ustaz. Nak bila dia dengar ustaz cakap ni, nangis-nangis dia tuan. Nangis-nangis dia. Ustaz macam mana ustaz? Saya tengah sembahyang. Saya tengah sembahyang ustaz, tolong ustaz. Saya tengah sembahyang nak macam mana? Nangis-nangis. Ustaz nak cakap apa dah semua? Umur saya dah 59, 50, umur saya dah 55 ustaz. Tak pernah sembahyang. Suami saya tak sembahyang, saya tak sembahyang. Puasa tak lagi puasa. Kalau tak sembahyang puasa tak puasa. Allah Akbar. Fidyah tak bayar. Macam mana dah semua? Tapi ustaz beritahu jangan putus asa. Allah Taala ampun dosa saya ustaz. Ampunkan dosa. Allah Taala beritahu dah dia akan ampun dosa walaupun banyak buih di lautan dia akan ampun. Yang paling penting nak belajar. Pergi belajar. Pertama pergi belajar. Pergi belajar. Nak belajar kat mana ustaz? Okay, jom join geng ustaz. Join geng ustaz kita pergi belajar. Kita belajar. Okey, tak apa ustaz. Ada yang telefon ustaz, ada ustaz. Saya banyak hutang ustaz. Ustaz sini. Alung cari saya ke ni ustaz. Ustaz beritahu. Okey, jangan ustaz bagi bacalah istighfar 200 kali tetap lepas sembahyang kalau ada masalah. Baca istighfar astagfirullahalazim. Banyak dosa ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Aku banyak dosa dah. Ampun dosaku. Nabi beritahu Rasulullah siapa beristighfar, maka Allah Taala akan buka jalan. Allah Taala bagi kesenangan dengan membuka jalan dia. Dia akan menerima kesenangan dia. Akan menerima kesenangan rezeki cara la yatasib tanpa dia gudu-gudu semua dengan istighfar saja. Malam bangun ustaz kena bangun malam kak kena bangun malam kak. Kena bangun malam kak, bangun malam ustaz. Allah saya payah ustaz. Bangun kak kena bangun kak. Inilah tuan semua. Kalau kita tak ada ilmu tu inilah kak berlaku dah semua. Sedihlah ustaz sedih pasal tuan-tuan nak mengustaz. Tuan-tuan nak mengustaz semua ramai. Anak ustaz ribu dah semua bukan nak masyhur kan tuan-tuan nak mengustaz tapi nak beritahu ribu. Kalau ustaz tak sampaikan benda macam ni, macam mana tuan-tuan nak lepas? Besok nanti Allah tanya, wahai Syahrin bin Abdul Rahman, kenapa anak murid kamu ramai? Kenapa mereka tak belajar pada doa ini? Saya jawab dah. Tapi ustaz beritahu dah, saya dah beritahu, saya buat live. Sampai orang marah kata ustaz buat live. Hari-hari boleh kata seminggu 2-3 kali buat live. Apa ni ustaz ni? Tak kau nak cakap apa cakaplah. Aku nak beritahu benda nombor aku je. Bukan nak beritahu kau tak mendengar sudah kau lah. Sudah kau mudah je. Mudah saya sudah kau tak mendengar tak usah. Ustaz membebel macam membebel. Tak apalah ustaz suka membebel dah. Sebab tu panggil sembang-sembang. Bukan ngajar dah. Betul tak? Kan ngajar. Tapi nak beritahu gitu semua. Rasul Sallam sedih lagi dah semua. Kalau ustaz sedih, Rasul Sallam lebih sedih lagi. Rasul Sallam akan berada di tuan-tuan, di ulama beritahu Rasul akan berada di dekat ni di pintu ni di tempat titik sirat ni permulaan kita nak titik sirat tu. Apa Nabi kata? Rabbi salim Rabbi salim Rabbi salim. Ya Allah wahai Tuhanku selamatkanlah ya Allah. Aku tak mau tengok umat aku jatuh dalam neraka ya Allah. Aku tak mau tengok umat aku jatuh dalam neraka. Rabbi salim Rabbi salim Rabbi salim. Aku tak mau tengok umat aku masuk neraka ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolong selamatkan mereka, selamatkan. Tapi kita ni tak mau pergi belajar dah semua. Nabi nangis kerana kita. Nabi nangis bersama sahabat. Nabi nangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau nangis? Ya Rasulullah, aku teringat pada ikhwan-ikhwan aku, saudara-saudaraku. Nabi kata apa? Sahabat kata, ya Rasulullah, kami ikhwan kamu. Kamu bukan ikhwan aku. Kamu sahabat aku. Nabi kata, lebih kurang gitu. Lebih kurang gitu cerita dia. Lebih kurang gitu. Kamu hidup bersama aku, kamu tidur bersama aku, makan bersama aku, pergi perang bersama aku, kamu dengar aku punya tausiah, kamu dengar aku pengajaran aku. Tapi ada satu umat aku di belakang depan sana, mereka tak pernah tengok aku, tak pernah bersama dengan aku, tapi mereka kasih sayang, cinta, rindu pada aku. Inilah tuan-tuan semua. Allahu Akbar. Sedih dah semua, sedih. Kadang-kadang ustaz pun Allah Akbar, kadang air mata keluar juga, betul. Di saat-saat tua gini tuan semua, mudah sangat ustaz keluar air mata semua. Kalau sedih tengok anak murid ustaz macam ni tuan semua. Bagi guru-guru ustaz-ustaz yang mengajar kitab, mereka tak tahu. Mereka tak tahu apa yang berlaku. Sebab tu ustaz beritahu pada guru-guru ustaz yang mengajar. Ustaz kata, ustaz, saya menghadapi ramai orang yang tak tahu apa-apa ustaz. Yang datang pada ustaz ni mereka dah nak belajar. Dan ustaz beritahu, tapi saya ni menghadapi ramai orang yang tak tahu apa-apa tuan semua. Nak beritahu tuan-tuan, Allahu Akbar tuan semua. Ilmu yang akan menjahanam kita. Kalau tak ada ilmu menjahanam. 6 jahanam ni lah tuan semua. 6 jahanam ni yang dia kata katipan ni. Karambit ni lah tuan semua. Karambit ni lah akan menyebabkan kita akan jadi, kita akan masuk neraka. Allahu Akbar tuan semua. Ustaz kalau boleh lah nak bersama Rasulullah SAW besok, kalau boleh nak bersama Rasulullah SAW, duduk kat depan. Kalau ustaz nak masuk syurga lah tuan semua. Kalau masuk syurga lah, kita tak tahu lah tuan semua. Kalau masuk syurga, duduk bersama Rasulullah. Nabi angkat tangan, ya Rabbi salim. Ustaz pun Rabbi salim. Tengok, yalah kalau banding dengan umat Nabi Muhammad ramai berbilion
berbilion-bilion. Tapi ustaz ni ada setakat 1,000 tak pandang pun. Tapi nak beritahunya, kalau boleh duduk sama, Ya Rabbi salim, salim, Rabbi salim, salim. Selamat, selamat, selamat. Ya Allah, selamat, selamat lah. Seorang-seorang masuk syurga, seorang-seorang masuk syurga ni. Kalau boleh nak semua. Jomlah kita belajar, jomlah. Ustaz minta jom kita belajar. Ni ada orang komen, Ustaz, ada orang buat komen, Ustaz, ayah cakap-cakap bab ilmu, tak ada benda lain yang cakap. Inilah tuan-tuan semua nak selamatkan dia, nak selamatkan tuan-tuan semua. Bila kita berzikir tak ada ilmu, tolak dah semua. Bila kita sembahyang, tak ada ilmu, tolak. Bila kita puasa, tak ada ilmu, tolak, semua tolak. Takbir kita, qiyam kita, fatihah kita, semua tolak. Bila tak ada ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaira wa limasyayikhina wa li jami'il huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul alim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala', Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala', Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Kita jumpa lagi insya-Allah.